dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Rita, Puan Zawia, Puan Lili dan Cik Yusti. Saya Muhammad Rafi bin Jeffrey dengan matriks nombor 1039. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini saya berada di lokasi kampung pilihan yang telah saya pilih untuk buat CBT, which is Kampung Bagan Serai. Sebenarnya yang anda dapat lihat di belakang saya ini. Hari ini saya akan bertemu dengan wakil kampung Bagan Serai ini, which is Encik Amirul. So, kita find out how will we going. Alright, so let's go. Assalamualaikum dan terima kasih Cik Amirul kerana sudi menyertai sesi ini dalam pembentangan cadangan Kampung Bagan Serai sebagai satu community based tourism dekat kawasan Seberang Jaya ini. Terima kasih Cik Amirul. Okey, untuk permulaan saya akan menerangkan mengenai apa itu maksud community based tourism, pelancongan berasaskan komuniti. Sebagaimana yang dapat Cik Amirul lihat pada slide tersebut, CBT ini ianya adalah satu penglibatan komuniti setempat secara langsung dalam semua projek pembangunan pelancongan di sebuah kawasan. Ia turut mengikuti sesebuah projek pelancongan yang disusul di komuniti itu sendiri dan menggalakkan komuniti bekerjasama dan perlibatan daripada dua belah pihak, iaitu pelancong dan tuan rumah dalam aktiviti pelancongan, serta faedah itu akan dapat kepada komuniti itu balik. Maksudnya dekat sini cara ringkasnya, CBT itu macam mana orang kata, semuanya dibuat sendiri oleh komuniti di kampung ini, tapi dampaknya itu akan dapat kembali kepada komuniti kampung ini. Baik, hasil kajian keberlaksanaan ya. Pada mulanya saya dapati saya agak kebingungan dalam mencari kawasan yang sesuai. Tapi lepas saya melihat kawasan kampung ini melalui feasibility study yang telah saya buat, saya melihat Kampung Bagan Serai ini adalah sesuai untuk dijadikan sebagai community based tourism. Dan melalui daripada sesi temu ramah yang dulu kita pernah buat Cik Amirul ya, saya dapati matlamat komuniti di sini dan motivasi bagi pembangunan CBT di sini. Yang pertama sekali adalah untuk mula menjaga kebersihan kawasan sekitar kampung mereka. Kemudian pemekasaan dan pelibatan wanita dan komuniti belia, pemeliharaan dan pemeliharaan sumber semula jadi di sekitarnya, menjana pendapatan melalui aktiviti pelancongan dan pelaksanaan dan pengalaman cara hidup lestari. Seterusnya, tahap kefahaman tentang CBT adalah majoriti penduduk di sini mudah memahami apa itu CBT. Ya, itulah yang dapat saya lihat dengan apa yang saya terangkan tu, memang komuniti kat sini pun faham. Okay. So seterusnya adalah analisa SWOT. Untuk analisa SWOT dari segi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang, saya melihat kekuatan kampung ini, dia mempunyai sumber semula jadi yang asli, serta kawasan kampung ini juga adalah selamat dan terkawal. Pemandangan sungai dan bakar yang mengagumkan. Komunitinya juga turut mesra, pemandangan sungai yang indah semasa matahari terbenam, dan ianya sebuah kampung yang apa orang kata, di tengah-tengah bandar tu ada satu kampung. Itu buatkan ia unik. Itu kekuatan kampung ini. Dari segi kelemahan, apa yang saya dapat lihat adalah dia kampung ni dia macam tak berapa ada organisasi dia yang sendiri. Kemudian hanya tinggal sebilangan kecil kampung saja yang
yang masih ada, sebab kawasan lain itu telah diambil di pembangunan moden. Kemudian untuk masuki kampung ni hanya kenderaan kecil dan sederhana sahaja yang boleh masuk. Dan itu. Baik, untuk peluang, saya melihat kampung ini adalah satu kawasan yang sangat sesuai untuk para pencinta alam datang melakukan aktiviti di sini. Kemudian ini juga turut sesuai kepada individu yang ingin keluar daripada kesibukan bandar. Dan peluangnya satu lagi, banyak linkage-linkage yang penting berada di kawasan kampung ini. Kerana kampung ini terletak betul-betul strategik di tengah-tengah kawasan bandar kan. Oleh demikian, banyak kemudahan-kemudahan awam yang dapat didapati di sekitar kampung ini. Contohnya paling dekat sekali di sini adalah Tesco Extra yang di sebelah betul-betul di tepinya sahaja. Untuk ancaman, saya rasa mungkin ancaman paling besar adalah kemungkinan pemaju mungkin mengambil sebahagian kecil tanah yang tinggal ini untuk dibangunkan pada masa hadapan. Ini Cik Amirul, seperti mana Cik Amirul dapat tengok pada peta yang peta muka 4 ni, ada peta kampung yang telah saya ambil pada Google dan yang telah saya lukiskan. Okay. Kemudian peta luar kampung, which is tourism linkage, itu adalah yang dapat Cik Amirul tengok lah. Sekitar kampung ni dia memang strategik, memang sesuai untuk pergi ke semua bahagian, even ke Kedah sekalipun. Sebab memang betul-betul kedudukannya di tengah bandar. Oleh demikian dia sangat dia boleh berkait dengan segala unit-unit pelancongan yang boleh berkaitan daripada Sumatera Utara, tengah hingga ke selatan, malah ke pulau sekalipun. Okey, Cik Amirul. Seperti yang Cik Amirul dapat lihat di muka surat 6 ini, antara aktiviti pelancongan yang berpotensi dijalankan di kampung ini adalah program rumah angkat, kemudian aktiviti yang berasaskan permainan tradisional, kayak sungai, river cruising pada waktu malam, dan bird watching, and then natural enjoyment macam tu kan, and then fishing, pemancing, pusat pendidikan bakau. Masa dekat situ macam apa kata Agricultural Educational punya center tu kan. Ada aktiviti pengumpulan nira nipah, berbasikal, ada gelanggang silat, dan satu lagi aktiviti menjadi nelayan. Okey. Pada pendapat saya, bagi menyediakan kampung ini ke dalam join CBT kan, Community Based Tourism ni, saya berpendapat untuk cadangan latihan untuk meningkatkan kesedaran boleh diberi oleh MOTAC, which is Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, dalam menerapkan ilmu-ilmu tentang apa yang perlu dibuat, faedahnya public tourism dijalankan di sebuah kawasan. Kemudian untuk Majlis Bandaraya Semarang juga, dia boleh menceritakan macam bagaimana untuk lebih menjaga kebersihan di kampung. Dan satu lagi yang saya cadangkan untuk meningkatkan kesedaran adalah melalui dengan Persatuan Pencinta Alam Malaysia, yang di mana dengan adanya daripada bantuan-bantuan daripada 3 organisasi ini, insyaAllah kemungkinan pihak kampung dapat lebih kesedaran di situ untuk dalam dapat orang kata idea besar macam mana nak handle pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, untuk cadangan latihan pula bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, saya mencadangkan adalah dengan Majlis Pemandu-Pemandu Pelancong Malaysia, yang di mana mereka akan bertugas dalam menyediakan apa orang kata bengkel untuk golongan-golongan muda di sini, dan siapa-siapa saja yang apa orang kata untuk kelayakan untuk jadi tour guide apabila turis datang ke sini. Lagi satu, mana-mana organisasi yang bersesuaian, yang di mana contohnya kalau kampung ini memerlukan pengurusan, jadi
mana-mana pihak yang terlibat boleh membantu dalam segi pengurusan, kewangan dan macam-macam lagi dah untuk menyediakan bengkel untuk penduduk di sini mengasah bakat mereka. Encik Amirul, untuk profil wakil kampung, saya mendapati Encik Amirul adalah wakil yang layak dan sesuai. Sebab berdasarkan pemerhatian saya terhadap Encik Amirul, Encik Amirul telah lama tinggal di sini, even sejak lahir kan? Ya, betul. Jadi Encik Amirul lebih mengetahui tentang selok-belok di kampung ini. Jadi oleh itu saya rasa adalah tepat memilih Encik Amirul sebagai wakil kampung ini lah. Baik. Untuk cadangan carta organisasi CBT pula, saya mencadangkan agar sebagai selaku wakil kampung Encik Amirul kan, Encik Amirul perlu mempunyai jawatan kuasa tertinggi yang di mana mereka akan menguruskan dari segi pengurusan, kewangan dan sebagainya untuk kampung ini. Dan sekarang surat-surat official dokumen tu untuk runding pihak luar mereka yang akan uruskan. Kemudian antara jawatan-jawatan kuasa lain yang saya rasa penting adalah jawatan kuasa makanan, transport, keselamatan, kebersihan dan kebudayaan serta aktiviti. Okey, mengenal pasti perkongsian bagi membangunkan CBT di kawasan ini, saya mencadangkan agar Encik Amirul selaku wakil kampung ini, kampung ini boleh melakukan perkongsian dengan ICOMI, which is Ecotourism dan Conservation Society Malaysia, selaku organisasi yang menguruskan ekotourism dan konservasi di Malaysia. Ini bersesuaian kerana kawasan ini kan mempunyai sebuah alam sekitar yang menarik kan? Kemudian untuk seterusnya, Suria Indah Holidays dan Berhad, yang di mana dengan adanya collaboration dengan pihak travel agency, dia dapat membantu dalam mempromosikan kampung ini lagi untuk sektor pelancongan. Saya juga mencadangkan agar kampung ini berkolaborasi dengan universiti ataupun institusi pendidikan yang terdekat. Contoh yang terdekat adalah Universiti Teknologi Mara, Pematang Pauh yang memang mempunyai course tourism di situ, diploma pelancongan di universiti tersebut. Dan seterusnya adalah Majlis Bandaraya Seberang Perai, yang di mana mereka boleh dalam memberi suntikan dana dan bagi gerakan pada kampung ini di masa hadapan. Seterusnya, cadangan kami dalam pembangunan produk CBT adalah dengan cadangan package. Sebenarnya Cik Amirul dapat melihat pada cadangan package yang telah saya jadualkan di sini, di belakang Cik Amirul. Tak masa spionnya yang Cik Amirul, untuk belakang Cik Amirul lah kan. Saya melakukan package yang bernama Ronda-Ronda Seberang Daya, yang di mana package ini berdurasi selama 4 hari 3 malam, yang di mana apa orang kata, dia akan pergi explore seberang perai semua daripada kampung ini sehingga ke tingkih-tingkih yang terlibat lah. Ini merupakan cadangan package yang saya jalankan. Cik Amirul boleh go through dulu lah dengan setiap package ni. Okey, untuk cadangan interpretasi pelawat, saya mencadangkan cadangan interpretasi pelawat yang saya cadangkan untuk kampung ini memasarkan produk dan aktiviti yang dijalankan boleh dilakukan di Dewan Masyarakat Taman Semilang yang berdekatan, dan apa ni kata, Dewan sekolah anak-anak khas tu, sekolah mengajar anak-anak khas tu yang berada betul-betul di bahagian yang sama juga dengan Dewan tu. Dua-dua ini boleh dijadikan sebagai tempat Tourist Information Center macam tu. Antara yang boleh
promote dekat kawasan kampung ni, selain daripada keindahan alam semula jadi sungai itu, adalah kampung ini sendiri. Yang di mana saya melihat ini sangat unik kerana ianya satu-satu lagi kampung yang tinggal di kawasan bandar Seberang Jaya ini. Okey. Seterusnya kita akan ke cadangan kualiti perkhidmatan. Okey, cadangan kualiti perkhidmatan ini dia ada kemudahan, ketara, budi bahasa, jaminan masa, tanggungjawab dan kepercayaan. Maksudnya kat sini, apabila kampung ini telah berjaya dijadikan sebagai satu community based tourism kan, dia perlu mempunyai segala aspek kemudahan yang sesuai untuk turis datang nanti, dari segi tempat tinggal, tempat makan, turis culture center dan sebagainya. Kemudian dari segi budi bahasa, apabila turis datang, sebagai host kita perlulah mempunyai budi bahasa sama mereka. Jaminan turut, maksudnya kat sini jaminan apabila pelancong datang sini, keselamatan mereka itu terjamin begitu. Dan masa adalah semuanya very punctual, very pasti masa macam tu apabila deal dengan orang kan. Kemudian adanya tanggungjawab di mana kita sebagai host, kita mempunyai satu tanggungjawab apabila kita hendak menjaga dan menerima kita punya tetamu di situ. Kemudian kepercayaan, di mana kepercayaan dilakukan tu, kepercayaan tu maksudnya apabila turis datang ke sini, mereka percaya tempat ini adalah satu tempat yang memang cantik, sesuai dengan apa yang mereka idamkan begitu. Dan dengan itu juga dia dapat apa orang kata, melihat yang penduduk ini adalah orang-orang yang baik dengan keselamatan terjamin. Okey, baik Cik Amirul. Untuk cadangan kami, cadangan saya dalam pemasaran produk aktiviti kampung ini, first kali sebagai selaku wakil kampung, Cik Amirul perlu mempunyai pasar sasaran Cik sendiri, yang di mana pada pendapat saya Cik boleh buat target market Cik. Contohnya orang-orang yang berada berdekatan dengan kawasan kampung ini, yang tadi pada penduduk Seberang Jaya sendiri. Kemudian pelancong dan pelawat yang tinggal di luar daripada Seberang Jaya. Dan pada pendapat saya lagi satu komuniti yang boleh adalah mereka yang menyukai pemandangan alam yang indah, yang ingin keluar daripada kesibukan bandar di situ. Ini rasa sesuai dalam untuk komuniti yang sesuai untuk join the target market for this kampung. Seterusnya untuk cadangan promosi yang boleh Cik Amirul jalankan untuk mempromosi kampung ini adalah dengan membuat satu website yang khusus untuk kampung ini, yang mana Cik Amirul akan update segala perkembangan di kampung ini dalam tu. Cik Amirul juga boleh membuat social media, contohnya Facebook page, Instagram, akaun Instagram yang sesuai untuk buat update tentang kampung ini juga. Seterusnya Cik Amirul boleh buat promosi, iklan dan banner supaya orang yang lalui tepi highway boleh tahu akan keberadaan kampung ini. Dan akhir sekali, Cik Amirul boleh menyertai kelab ataupun pertubuhan pelancongan supaya kampung ini dapat dikenali dengan lebih lanjut lagi di masa hadapan. Okey, oleh yang demikian, itu sahaja cadangan yang telah saya utarakan. Sekian, terima kasih. Jikalau Cik Amirul ada apa-apa penambahan, Cik Amirul silakan untuk beri pendapat dan feedback lah. Okey, terima kasih kepada saudara Rafi tadi atas cadangan dan pemberitaan yang amat bernas. Okey, di sini saya nak menyentuh sikit untuk pengetahuan Encik Rafi. Walaupun kampung ni agak kecil dan tidak mempunyai penduduk yang ramai, dan untuk pengetahuan Encik Rafi, di sini kami terdapat 3 kaum utama yang ada di Malaysia ini, iaitu Melayu, India dan Cina.
dan untuk pengetahuan juga Encik Rafi, apabila adanya sesuatu function ataupun majlis, kami satu kampung bersepakat untuk menjayakan majlis tersebut. Tak kira sama ada majlis untuk kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Itulah uniknya kampung ni kalau Encik Rafi nak tahulah. Dan seterusnya saya nak menyentuh tentang menjana pendapatan. Okey, untuk pengetahuan Encik Rafi, di belakang kita sekarang ini ialah kolam ikan. Kolam ikan ini baru saja ditubuhkan dan kami dah berbincang bersama pengusaha kolam ikan ini. Apabila ikan ini sudah sampai tempoh untuk matang dan untuk boleh dijual, kita akan supply ikan-ikan ini di seluruh kawasan yang berdekatan dengan kampung ni lah, masuk di kawasan Sebang Jaya, kawasan Pematang Pauh dan kawasan-kawasan yang berdekatan lah. Dan satu lagi, okey, selain daripada kolam ikan, kita juga ada aktiviti seperti menjual bantal kekabu lah. Ada tak kekabu tu fresh dari diambil dari Ya, fresh daripada pokok. Memang original lah. Masih ada. Dan aktiviti ekonomi itu dijalankan oleh Warga Emas lah kebanyakan di sini. Dan selain itu, di senarai aktiviti ini saya dapat lihat saudara Rafi menulis kayak sungai dan juga pelayaran sungai di waktu malam. Di sini saya ingin menyentuh kedua-dua aktiviti tersebut tidak boleh dilakukan kerana atas faktor keselamatan lah. Untuk pengetahuan Cik Rafi, sungai di kampung ini berbahaya sedikit kerana dia dihuni oleh haiwan liar. Contohnya seperti buaya. Nah, baru-baru ni kita dah jumpa buaya dalam sungai tu dan kita dah bagi tahu Jabatan Perhutani dan mereka dah istiharkan lah sungai itu kawasan hidupan dia. Dan aktiviti yang dicadangkan ni saya tidak syorkan lah untuk lakukan kerana atas faktor keselamatan orang awam. Dan wildlife yang sightseeing tu boleh lah. Ya, untuk wildlife boleh, tak ada masalah. Ada Cik Amir nak tambah apa lagi ke? Okey, dan untuk cadangan promosi ni saya amat bersetuju lah, sangat-sangat bersetuju dengan cadangan yang diberi, iaitu menyertai kelam ataupun pertubuhan pelancongan, membuat promosi iklan atau banner, contoh seperti membuat page-page di Facebook, Instagram, YouTube. Ini adalah satu platform yang sesuai lah untuk mempromosi kampung ini supaya orang-orang luar dapat tahu kelibatnya kampung ini dan aktiviti-aktiviti yang ada di kampung ini serta kegiatan ekonomi yang ada. Dan saya amat bersetuju lah dengan cadangan yang diberi itu. Terima kasih.